أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi kita mulakan sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu kita dalam usaha kita nak mendekati dengan kefahaman kalam Allah iaitu Al-Quran dengan mengenal kalimah-kalimah yang bersabit dengan 3 huruf akar alif, lam dan ha. Okay, saya terus kongsikan skrin seperti biasa. Kita sekarang ni masih lagi menyambung penulisan di dalam ayat yang ke-30 surah Ar-Ra'd. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, so kita buat salinan yang ni kita boleh pilih Jawi dan yang ni Arabnya, yang ni apa? Okey, yang ni yang perbincangan malam semalam ya. So kita boleh padamkan yang ni. Buka baru. Okey, kita terus buat pembetulan ya. Semalam kita dah mulakan perkongsian kita di mana kita membuat pembetulan. Yang pertamanya di sini kita letakkan ya yang tidak bertitik. Okey, la ini kita panjangkan alifnya. Ilahan, ilaha kita ubahkan kedudukan alif kecil iaitu selepas la, iaitu dengan memberi memanjangkan lam tu dan baru letakkan alif kecil. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab ya. Okey, kita memperkenalkan Rabbi dulu ya. Rabbi ni kalau kita nak terangkan dia, Rabbi ni ialah asalnya ialah, ataupun kita buat daripada kanan ke kiri lah macam biasa ya, kita buat kanan ke kiri. Asalnya apalah Rabbun ya, asalnya ialah Rabbun dan ditambahkan kepada ya. Ya ini dipanggilkan ya mutakallim aku ya. Jadi Rabbun ialah Tuhan. Sebelum dia bergabung dia adalah nakirah marfu' ya. Sebelum dia bergabung Rabbun adalah nakirah yang marfu' ya. Apabila dia bergabung, so saya tunjukkan pergabungan dia dulu, iaitu di sini. Okey, pergabungan dia ialah Rabbun ni kita tambahkan dengan ya tu apa jadi? Ya, kita gabung. Tasdid. Dia jadi macam tu ya. Rabbun dengan ya. Jadi kalimah macam ni tidak ada. Dan ya ni apabila ya, jadi ba tu kena turun
ke baris kasrah. Ya, so dia tak boleh mengambil baris hadapan, so dia kena turun baris kasrah. Dan bila dia bergabung, dia juga adalah mudhaf. Ya, so bermakna Rabbi ini adalah mudhaf, yakni ya tu adalah mudhafun ilaih. Ya. So dua-dua ni kata nama. Rabbi kita tahu Tuhan, ya tu aku. Jadi Tuhanku. So ini adalah bentuk idhafah. Ya, bentuk idhafah. Itulah macam mana pembentukan Rabbi tu terjadi, ya. Okey, kalau yang ni sebelum ni of course lah, ya, sebelum kita campurkan ya tu, Rabbun tu asalnya ialah 3 huruf akar apa dia? Robaba. Ro, ba dengan ba. Ya, so robaba dia tidak ada kata dasar, ya. Dia terus mengambil kata terbitan Rabbun. So mana kalau kita nak letak satu lagi space, satu step kat situ, kita masukkan Rabbun ni sebagai kata terbitan. Kata terbitan dalam bentuk apa? Kata nama, isim lazim. Rabbun adalah isim lazim. So dia tidak ada kata dasar. So Rabbun, pembentukan Rabbun ni sebagai kata terbitan daripada Robaba tanpa kata dasar. Sebab kata dasar dalam bentuk kata kerja, ya. Jadi Tuhan tak ada kata kerja. Ya, so dia mengambil terus Rabbun, yang ni dipanggilkan apa? Inilah dalam pembentukan kalimah kita panggil dia kata terbitan. Kata taro ba ya ta nun. Itu kata terbitan. Jadi Rabbun sudah menjadi kata, so daripada kata terbitan lah tu barulah dia diubah suaikan untuk digunakan dalam ayat tu sebagai Tuhanku. Ya, so ya ni adalah, kalau nak berikan makna ya ni ialah aku, ya, aku. Doktor, Rabbun tu ada tasdid tak? Apa dia? Rabbun tu ada tasdid tak? Ya, sorry. Ada tasydid betul. Sebab dia bila dua ba, bila digabungkan dia ada tasydid. Assalamualaikum tuan. Salam. Assalamualaikum. Dia juga isim badal. Isim badal. Kenapa isim badal? Ganti nama tuan. Badal ganti nama tuan ni. Dia tengok ayat dia. Tengok ayat. Kalau dalam Fatihah tu, dia isim badal kepada Allah dalam lillahi tu. Tengok ayat, bukannya apa, ya. Di sini kalau kita nak tengok, kena tengok ayat dia lah. Ayat dia yang mana ni? Qul huwa rabbi, dia apa? Dia adalah okey, di sini pun boleh kita kata badal kepada huwa pun boleh jugalah. Ya. Yang sebenarnya dalam konteks ni huwa dia adalah sebenarnya apa? Dia khabar kepada huwa, sebab huwa ni adalah mubtada. Ya, dalam ayat ni huwa ni adalah mubtada. Jadi mubtada tu dia ada dia punya khabar dia rob ni lah. Jadi rob ni adalah khabar kepada huwa, kemudian dia juga berperanan sebagai mudhaf kepada Rabbi. So mana kalau konteks itu kita terangkan lebih kepada khabar kepada huwa ni. Okay. So Rabbun adalah kata terbitan, dan kata terbitan semestinya lah dalam bentuk yang marfu' dan nakirah. Ya, marfu' dan nakirah.
kemudian barulah diubah suaikan untuk menjadi kalimah di dalam ayat itu ialah Rabbi. So macam mana kita nak tahu proses jadi Rabbi ni? Daripada sinilah. Daripada Robabari sampailah ke sini. Ya, dan akhir sekali menjadi kalimah yang digunakan di dalam ayat. Ya. Prof, tadi cakap pasal ya istilah dia tu. Istilah ya apa ni ya? Istilah bagi ya yang aku tu ya apa tadi Okey, ya ni kalau saya nak bagi penerangan dia ya mutakallim yang dipanggil. Aku ni ialah ya, ejaan ya ialah ya. Kalau nak menerangkan yaun, itu cara mengeja ya ya. Ya ni okey, yang eloknya masukkan sebelah sini, nanti saya buat dulu. Ya mutakallim nama dia. Mutakal, tasydidkan dia tapi di baris bawah. Ya mutakallim, itu nama dia. Ya mutakallim. Ya mutakallim ni ialah aku. Jadi saya masukkan ni dululah. Potong dia, bawa ke depan ni. Ya. So ya ni dipanggil ya mutakallim yang bermaksud aku. Dia mufrad. Ya, kalau nak taruh dia mufrad, dia bukan untuk jamak. Kalau jamak mana dia mufrad. So bila kita jumpa ya di hujung kalimah kata kerja, kata nama, so salah satu daripada keadaannya ialah ya mutakallim yang bermakna aku. Tak apa. Tuan dia mutakallim dia yang pihak pertama ni. Dia beza dengan domir mutakallim. Dia domir mutakallim ataupun mutakallim tu domir lah. Oh. Kalau nak letak ya domir mutakallim pun boleh lah. Dia understood dia domir. Domir ya. Bukannya nama yang sebenar kan, jadi domir lah. Okay. Ya, kalau nak penuh dia adalah isim lah ya. Isim domir mutakallim aku. Itu ya tu. Dan dia tidak bertitik ya. Kenapa dia tidak bertitik? Kerana dia sentiasa berada di hujung kalimah. Sebab tu dia tidak mengambil titik. Okey, di sini sebenarnya kalau dalam pembentukan, kalau kita nak letak titik tak apa ya, original dia bertitik lah. Tetapi bila dia bergabung menjadi ni, dia tidak, dia gugurkan titik dia tu. Okey. Itu Rabbi la ilah, kita dah yang ni kita dah banyak apa ya, banyak berkongsi sebelum ni. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengetahui lah ya. La ni apa dia? La nafiyah lil jinsi, ya, dia menolak semua jenis-jenis yang bersabit dengan Tuhan. Ya, dia deny. Ya, barulah dikatakan melainkan, ya, melainkan dia tu siapa? Allah. Kemudian sambung ayat tu, alaihi adalah jar wa majrur ya. Asalnya ialah ala dengan hu. Original he ni ialah hu ya, tapi bila dia bergabung dia kena mengambil he sebab sebelum he itu ialah ya yang sukun. So selepas bila ya sukun, isim dhamir tidak boleh mengambil hu ya, dia kena ambil he. Alaihi. Kalau ramai, alaihim. Okey, tawakkaltu. Okey, mungkin kita kongsi yang ni saja. Tawakkaltu adalah
Okey, kita boleh buat pembentukan kalimah dia kalau nak lebih mengenal. Ialah asalnya ialah tawakkala. Ya, buatkan arrow dia dulu. Okey. Okey, saya buat ke belakang ya. Dua-dua boleh. Depan daripada mula ke akhir ataupun kita buat reverse. Sekarang ni saya buat reverse ya. Tawakal tu adalah sebenarnya tu komponen dia ya. Tawakkala tawakkala tambah dengan isim dhamir tu ni ialah fa'il ya, fa'il kepada ana ya, isim dhamir tu ni ialah ana. Jadi apabila ini bermakna ini kita mengenal bentuk dia adalah fi'il madhi lah ya, sebab tu ni fa'il dia di belakang. Jadi yang ni kata kerja dia, jadi bentuk ni adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Okey. Kalau kita nak terangkan tawakaltu ni, macam mana cara menerangkan dia? Dia adalah fi'il madhi. Daripada tanda-tanda ya, kita kena belajar memberi penerangan kepada kalimah apabila kita melihat kalimah tu ya. Fi'il madhi okey. Maklum ke majhul? Dia maklum. 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 Okay. Ingat fi'il madhi ada maklum, ada majhul ya. So dalam konteks ni dia bukannya bukannya majhul. Kalau majhul apa tanda kat sini? Baris depan tak? Apa yang baris depan? Tu. Ta ni lah. Ya. Baris depan apa? Ta ni akan mengambil baris hadapan. Itu untuk kalau dia majhul ya. Okey, mungkin saya tunjukkan acuan majhul ya untuk fi'il madhi wazan ni ya. Saya habiskan dulu ya. Kita tengok fahamkan wazan dia dulu. Jadi fi'il madhi maklum, sekarang ni ada ta dan ada kaf yang bertasydid ya. Tawakkala. Tengok ya, ada ta, ada kaf yang bertasydid, bermakna dia adalah fi'il madhi maklum wazan yang ke-5. Ni ialah wazan ke-5. Wazan ke-5. Okey ya. Sekarang saya tunjukkan template vocabulary itu. Yang ni ya. Ni dia. Acuan ni ialah tafa'ala ya, tafa'ala. Ta baris atas. Ya. Fa tu ialah waw. Ain tu ialah kaf. Lam ialah lam. Jadi tawakkala. So tawakkala adalah dia mengambil acuan ni lah. Ya. Acuan ni kalau saya nak besarkan sikit. Besarkan sikit ya. Mana dia wazan ke-5 tadi? Tu dia. Ni ya. Tafa'ala acuan dia jadilah tawakkala. Ya. Tawakkala 3 huruf akar dia waw, kaf, lam. So gantikan fa ni dengan waw, ain tu kaf, lam, lam. Jadilah tawakkala. Kalau dia majhul, ta ni akan mengambil baris depan. Ya. Fa ni ialah waw, ain ni kaf, lam, lam yang sama. Jadi dia akan bunyi apa? Tuwukkila. Tuwukkila. Itu dia punya majhul dia ya. Tengok ni kolom majhul atas ni kan ya. Ni majhul.
fi'il madhi majhul wazan kelima, dia akan jadi, kalau daripada waw kaf lam, dia akan jadi tu, waw tu pun baris depan ya. Waw pun baris depan. Sebab fa baris depan, jadi waw tu kila. Itu majhul ya. Tetapi di dalam ni, dia bukannya tu kila, tapi tawakkala. Tawakal. So dia maklum lah. Maklum wazan keempat. Okay. So tawakkala ni macam mana membentuk dia? So kita pergi ke jadikan tawakkala ni ada daripada acuan. Dia ngambil acuan yang tadilah. Apa acuannya? Ialah tafa'ala. So boleh copy saja kat sini ya. Atau copy kat sini. Ya, kenapa tak boleh? Okay. Okay. Masukkan acuan tu sebelum tawakkala tu, sebab itulah acuan yang digunakan untuk membentuk tawakkala. Itu ya. So ini saya tunjukkan dari kanan ke kiri, reverse order ya. Lalu kita bawa daripada kanan ke kiri ya. Yang ni kita bawa daripada kiri ke kanan. Okey. So apa yang dimasukkan ke dalam tafa'ala tu untuk menjadikan tawakkala ialah wakala lah. Kata dasar dia ialah wakala. W baris atas, waw baris atas, ka baris atas, dan lam baris atas. Ini adalah kata dasar dia. Okey, kata dasar ada huruf akar. Ya. Huruf akar dia waw, kaf dan lam ya. So kita boleh waw, spacekan, dia tidak bergabung, dan lam. Nanti itulah ya pembentukan kalimah tawakkaltu ya. So tawakkaltu ni adalah dibentuk daripada waw kaf lam menjadi wakala, iaitu kata dasar dia. Lepas tu ambil acuan fi'il madhi maklum wazan kelima iaitu tafa'ala. So bila masukkan wakala ke dalam tafa'ala ni macam mana kita buat? Fa ni gantikan dengan waw, ain ni gantikan dengan kaf, lam ganti dengan lam, tetap lam lah. Jadi bila fa ganti dengan waw, dia jadi waw waw di sini baris atas. Ain bertasydid baris atas akan jadi kaf bertasydid baris atas. Lam berjadilah tawakkala. So yang ni yang dipanggilkan kata terbitan ya. Apa yang selepas acuan tu itulah dikatakan kata terbitan ya. So saya boleh kopikan ke sini je. Tawakkala adalah kata terbitannya. Lepas tu barulah diubahkan untuk menjadi kalimah di dalam Al-Quran tu dia ada fa'il, dia tu. Masa tambahkan tu jadilah tawakkal tu ya. Tu adalah aku ya. Untuk fi'il madhi fa'ilnya digunakan adalah ta yang baris depan ya. Tu ya. Jangan pergi masuk ke ya ni pula. Sebab ya ni kita kata tadi apa ya mutakallim ya, masuk ke ya ni tak boleh ya. Ya ni hanya digunakan untuk dalam bentuk idhafah ya, dalam bentuk idhafah dan kadang-kadang juga dalam bentuk objek kepada kata kerja ya. Tapi di sini peranan tu ni adalah fa'il, iaitu pelaku kepada
bertawakala. So kena gunakan tu ya. So kalau kita tengok dalam carta, dalam jadual isim dhamir fi'il madhi, fa'il kepada isim madhi, dia tak ada ya mutakallim ya. Nah, jadi gunakan tu lah. Okey, itu perkongsian kita untuk kalimah tawakkaltu. Okey, kalau dah selesai kita boleh simpan ni dengan menekan print screen ya. Lain kali kalau kita nak merujuk balik, kita boleh guna balik ya. Okey, kalau nak lengkapkan, kita boleh lengkapkan dengan memberi makna lah. Ya. Wakala apa maksud dia? Wakala ialah mempercayai ya, seseorang tu dengan sepenuhnya. Itu makna wakala. Kita mempercayai dan kita menyerahkan kepadanya. Ya. Kita percaya kepada seorang tu, jadi kita serahkan sebab kita percayakan kepada dia. Itu maknanya wakala. Ya. Tapi biasanya dalam bahasa Melayu kita gunakan Arab juga ya. Kita kata kita apa? Bertawakal. Jadi makna tawakal tu ialah aku bertawakal. Ya. Aku bertawakal. Maknanya aku menyerahkan ya kepada seseorang tu. Dalam konteks ni ialah sambungan ayat tadilah ya, iaitu apa dia? Di sini pun ada ya. Mana dia? Ni mana dia ayat dia di sini ya. Tawakkaltu alaihi, maknanya kita berserah diri kepada siapa? Hi inilah. Kepada ke atasnya. Jadi hi inilah yang aku ni serahkan segala-galanya kepada dia. Dia tu ialah Allah. Itu maknanya ke atas Allah lah aku bertawakal. Okey, 7.43. Ada 2 minit saja lagi ya. Okey, so wa ilaihi straightforward ya, tidak ada masalah. Ilaihi ialah jar wa majrur, hi itu adalah hi yang sama iaitu Allah. Okey. Cuma sekarang ni waw apa ni? Waw ni adalah waw atifah lah ya, sebab ada 2 perkara nak diceritakan kat sini ialah pertamanya aku ni bertawakal kepada Allah ataupun ke atas Allah tadi, dan pada yang sama nak diceritakan aku juga bertaubat kepadanya ya. Wa ilaihi sekali lagi ditambah 2, maknanya 2 perkara di sinilah. Alaihi tawakkaltu satu, kemudian nak ditambahkan lagi dengan satu lagi cerita tambahan iaitu matabi ya. Matabi. Okey, sekarang ni saya terangkan kalimah matabi ya. Apa dia matabi? Okey, tengok matabi ni clue dia apabila ada ba baris bawah di hujung ni, asalnya ialah ba baris bawah dengan ya mutakallim. Ya, itu asal dia. Okey. Okey, saya tunjukkan ya. Mata B ni asalnya ialah mata ba dengan ya mutakallim, tapi ya mutakallim tu telah digugurkan ya. So kita letakkan ya mutakallim ni yang tidak bertitik ya di hujungnya. Yang ni. Tu asal dia ya. Maknanya mata bi adalah mata bi yang dengan ya mutakallim yang bermakna aku.
Jadi mata sampai ba tu adalah mudhaf, ya ni adalah mudhafun ilaih. Ya. So bermakna dua-dua ni adalah kalimah kata nama lah. Ya, kata nama. Asal dia apa dia? Ya, asal dia ialah yang ini asalnya ialah matabun. Ya. Sebelum dia bertukar pada B yang baris bawah tu, dia adalah matabun. Buangkan baris dia dan taruh. Tu dia ya. Matabun. Kemudian digabungkan dengan ya mutakalim untuk membentuk idhafah. Ya, untuk membentuk idhafah. Matabun maknanya taubat. Taubat aku. Ya. Okey, bergabung jadi matabi macam ni, kemudian ya ni dihazafkan menjadilah matabi saja. Orang Arab dia suka ringkas-ringkas ya. Dia kata kalau matabi ada ya ni tak perlu ditunjukkan ya tu. Kita boleh menulisnya tanpa ya, tetapi dalam nahu ya tu masih ada sebagai mudhafun ilaih ya. Prof, kalau gugur, bila dia baca dia tak efek ke? Dia ada ya tu dia jadi dua harakat ke? Kalau baca macam Ya, ni. dalam pembacaan dia akan berubah mengikut tulisan ya. Dia akan berubah mengikut tulisan. Jadi apa? Kita baca matab. Kita qalqalahkan dia ujung dia tu. Ya, tengok alai wa ilaihi matab. Ya, dalam pembacaan matab ya, tetapi dalam nahu matabi, iaitu aku. Ada taubat aku. Sebab tu kita nak kenal kalimah ni ya. Kalau kita tak kenal kalimah, kita tak dapat makna dia sebenar. Ya, kita ingatkan matab ni kita qalqalahkan ya, dia bermakna apa? Taubat saja. Taubat saja ya, tapi tak, dia adalah idhafah. Dia masa kita membaca tu, walaupun kita bunyikan matab, tapi dalam hati kita tu kita faham taubat aku. Okey, kalau katalah dia tu sebenarnya tak ada aku dah, dia akan jadi matabun lah ya? Macam tu Sorry, soalan dia apa dia? Contohlah. Kalau tak ada ya tu ya? Tak ada ya tu, dia jadi matabun lah ya? Jadi matabun. Dia itu maknanya dalam konteks berbeza lah ya. Dia nak menceritakan sesuatu taubat. Itu saja. Okay. Ini matabun ni dalam bentuk masdar ya, iaitu bukannya perbuatan. Dia satu kata ganti nama yang berkait dengan bertaubat tu. Itu dipanggil matabun. Jadi dalam ni ayat ni nak mengatakan apa? Taubat aku. Jadi taubat aku tu kena tambahlah ya mutakalim lah. Tapi bila dalam tulisan, bila dia tambah ya mutakalim tu, dalam tulisan ya mutakalim tu tidak perlu diletakkan dalam tulisan, dia hanya diletakkan dalam hakikat dia saja. Ya, dan ditandakan dengan baris bawah itulah yang menunjukkan tanda dia. Kalau kadang-kadang baris bawah ni mengambil i'rab macam kalau kes ada tertentu baris bawah ni mengambil jam wa majrur, tapi ada juga kes yang ada ya ni macam tu. Dalam kes ni ada ya lah. Ya. Sepatutnya. Ya. Tapi kalau saya takut bila kita baca-baca, saya dah terfikir katalah dia majrur juga kan. Katalah dia majrur ya. Kalau majrur dia baris bawah tanwin. Oh. Katakanlah ila matabin. Macam tu dia bertanwin. Oh, okey. Sebab ini dihilang tanwin sebab dia mudhaf. Mana ada kalimah lain selepasnya.
Ya. Baik, Prof. Okey. 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 Saya ingat kita sudah habis ya mengenal kalimah-kalimah dan penulisan di dalam kalimah tu supaya kita faham ya apa yang kita baca di dalam Al-Quran tu ya. Ini kalau nak habiskan, kita boleh habiskan dengan sebelumnya lah, iaitu dia matabun adalah isim masdar. Jadi kita boleh ambil di sini, tambahkan kat sini. Sebelum dia bergabung, dia adalah matabun, yang ni adalah kata terbitan dalam bentuk isim masdar ya. Dan Masdar tu sendiri membawa maksud terbitan ya? dia sendiri membawa apa? Maksud terbitan ya, masdar tu. Ya. Takrif dia. Okey. Salah satu daripada terbitan ialah dalam bentuk masdar lah ya. Macam tadi, kat sini tadi apa dia? Terbitan dalam bentuk apa? Ini fi'il madhi wazan kelima. Ya. So kata terbitan ni mengambil banyak bentuk lah ya. So dalam konteks ni dia adalah isim masdar ya. Dan isim masdar dia diterbitkan daripada kata dasar yang dalam bentuk kata kerja, iaitu taba. Tuan-tuan. Satu muskil tawakatu tu kalau dia ta marbutah, dia dhamma, ta marbutah. Tawakatu Marbutah apa dia? ta di sini ta Maftuhah. apa? Kalau jumpa dia tawakatu ujungnya Yang ni. ta marbutah. Yang ni ta maftuhah. Tawakatu tu ta marbutah, dia ta dia tapi semua. Melambangkan Tak faham soalan dia. Apa soalan dia? Tawakatu ni ta marbutah. Tawakkaltu ni. Okey. Ada juga tawakatu ta marbutah tu. Tak ada. Ada ya? Tak ada. Ta marbutah adalah digunakan untuk kalimah kata nama ya. Kata nama, bukannya kata kerja. Oh, kata nama. Ini kata kerja, fi'il madhi. Oh, berarti. Untuk memberitahu fa'il kepada tawakkala tu ialah tu kena ta marbutah lah, tak boleh ta marbutah. Oh. Okey, so ini pembentukan kalimah secara keseluruhannya kepada mata B ya, daripada bermula dengan 3 huruf akar ta, waw, ba. Waw ni adalah huruf illah. So bila membentuk perkataan kata dasar, waw akan bertukar kepada alif mad. Ya, alif mad maknanya ta tu dibacakan sepanjang 2 harakat lah, ta, ba. Ya, bermakna bertaubat. Waw ilah tu sakit tu, dia dalam kes ni kenapa dia lemah ya? Okey, dalam Al-Quran ada 3 huruf yang lemah ya, dipanggil huruf lemah, huruf alif, huruf waw dengan huruf ya. So kalau ada waw, jadi waw tu adalah huruf yang lemah. So bila huruf lemah, apa dia? Tak apa jelas suara tu. Yelah, waw tu lemah, tapi bila dia nak buang huruf waw tu diganti pula dengan huruf alif, sedangkan alif pun lemah juga. Alif wawiyah. Dia masih lagi huruf lemah. Sebab daripada asal lemah tu dia bertukar ke alif, masih lagi lemah. Bila dia alif kan. Alif pun masih lagi. Okay. Tak berapa nak tangkap lagi lah lemah, huruf lemah tu. Ya, huruf lemah ni senang je ya. Kalau huruf lemah tu dia berkaitan dengan berubah-ubah. Huruf tu boleh berubah dari satu huruf ke satu huruf ataupun daripada satu huruf kepada huruf lain. Dia itulah huruf illah. Maksudnya kalau huruf, kata
kita orang yang tak tahu ni, orang awam ni, kita nak menukar-nukar tu sendiri ataupun kena tengok kebiasaan, maksudnya kena kerap membaca. Kena tahu peraturan dia. Oh, ada peraturan Ada lah. peraturan. Contohnya kalau huruf lemah tu di tengah, ni nombor 2 mana di tengah kan? Bila membentuk perkataan, waw akan bertukar kepada alif. Itu di tengah. Itu cara dia lah. Kalau waw yang pertama, dia tidak. Contoh ini ada waw kan? Waw ni bukan waw ni huruf ilah juga. Tetapi dia bila dia bertukar, dia membentuk kalimah, dia tidak bertukar kepada alif. Dia tetap sebagai sebab posisi depan. Sebagai waw. So waw sini bukan waw lemah lagi dah ya. Bila waw yang berbaris, dia bukan waw lemah lagi dah. Okey. Yang huruf yang tidak lemah ni kita panggilkan sahihah. Sahih. Waw sahih. Sahih. Jadi ta ni ialah ta sahihah, ba ni ba sahihah. Mana sahihah ni, sahih ni mana kuat ya, tak ada dia tak bertukar-tukar. Okey. Sadaqallahul azim, hampir pukul 8 dah. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok. Besok kita boleh memulakan ayat yang baru tu ya. Okey. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jumpa besok ya. InsyaAllah. Okey, padamkan